الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والمثيل والند والنظير وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وأمينه على وحيه وبلغ الرسالة وأدى الأمانة فسلم وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. وهيئكم أيها أعزائي الطلاب والطالبات وعشاق لماذا؟ الاتصالات الدعوية ومحبي الدعوة دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهيئكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقائنا المتجدد في هذا الأسبوع المبارك. إن شاء الله نأخذ الموضوع الجديد عن الحوار مع اليهود، yaitu komunikasi dengan orang Yahudi. Jadi apakah yang dimaksudkan, kenapa kita nak bincangkan berkenaan dengan orang Yahudi ni? Yang pertama sekali, insya-Allah Ustaz nak tengok bagaimana Al-Quran Karim menceritakan berkenaan dengan sedegi-degi manusia, jahat-jahat manusia. Bagaimanakah uslub Al-Quranul Karim ataupun cara Al-Quranul Karim, cara Islam, cara Rasulullah, cara Allah Ta'ala ajar kita untuk berkomunikasi dengan puak-puak yang degil, yang jahat. Jadi mungkin mungkin kita rasa macam sesuai ataupun tidak. Okey. Al-Yahud hum abna'u Yaqub alaihi salatu wassalam. Orang Yahudi ni adalah keturunan anak cucu kepada Nabi Yaqub alaihi salam. Hum muntasibuna ila dini Musa alaihi salam. Orang Yahudi ni dinasabkan ataupun dinisbahkan kepada agama Nabi Musa alaihi salam. Waqad intawu ala anfusihim daima. Wa'ashu bima'zilin an ayyi mujtama'ashu fihi. Di mana mereka ni hidup dalam keadaan sentiasa rasa diri mereka hebat, lalu meminggirkan diri mereka daripada masyarakat ataupun manusia selain daripada mereka. Waja'al Islam ilaihim fawaqafu minhu mawqifa ada'id tam. Maka datang agama Islam, datang mendekati mereka, hentikan bahawa mereka tidak boleh mengasingkan diri mereka daripada masyarakat, daripada kaum-kaum yang lain, di mana Islam tidak membezakan di antara satu kaum dan kaum yang lain, tidak memuliakan satu kaum dengan kerana nasab ataupun kerana keturunan mereka. Haitsu hajun Nabi sallallahu alaihi wasallam kathira. Oleh sebab itulah kita tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa berdialog, sentiasa berhujah, sentiasa berkomunikasi dengan mereka sangat banyak. Wa ataradu ala kulli nahiyatin da'ahum ilaiha, dan membentangkan kesilapan mereka dan mengajak mereka kepada Islam wa bitatabbu'ina li ba'di ayatil jidal fil Qur'anil Karim nalmah sifatihim allati istamarrat ma'ahum wa intaqalat min jilin ila jil. Maka InsyaAllah kita akan membincangkan berkenaan dengan ayat-ayat Al-Quran yang menceritakan berkenaan dengan secara ringkas, secara ringkas sifat-sifat mereka yang sentiasa mereka itu perwatakan mereka adalah sedemikian. Yang pertama sekali, apakah dia? Sifatul Yahud fil Quranul Karim. Sifat orang Yahudi dalam Al-Quranul Karim. Yang pertama, al-unsuriyah fil jinsi, di mana sifat perkauman dalam ta'assub kepada perkauman, iaitu keturunan Yahudi itu. Yu'minul Yahud annahum min salalati jinsi fadilin jinsin fadilin azimin yufawwiqu bi'azamatihi sa'iral bashar
wa annahum ruziqu abqariyah la nadhiru laha. Di mana orang Yahudi ini beriman, yakin sungguh bahawa mereka ini adalah daripada keturunan yang terbaik, keturunan agung, yufawwiqu, dan mereka adalah menduduki takhta ataupun peringkat yang paling tinggi, yang lebih tinggi daripada manusia-manusia yang lain, di mana mereka ini diberikan abqariyah, kebijaksanaan, kecerdikan yang tidak ada tandingan. Ja'a fil protokol khamis. Datang di mana buktinya, mana buktinya mengatakan bahawa mereka ini mendakwa mereka ini keturunan yang paling bagus di atas dunia ni, melebihi daripada keturunan manusia yang lain. Ada disebutkan dalam kitab Taurat, protokol yang kelima, innana naqra' fin namus, dan sungguhnya kami telah baca dalam namus, dalam kitab mereka lah, annallah qad ikhtarana li hukmil ard, sesungguhnya Allah Ta'ala telah memilih kami orang Yahudi Bani Israel ini untuk menguasai dunia. Wa qad wahabana Allahul abqariyah, dan Allah Ta'ala anugerahkan kepada kami kecerdikan, kebijaksanaan yang sangat baik, linaqum bihadzal amal, untuk melaksanakan tanggungjawab ini. Wa idza ma wajada abqari fi sufufil a'da, dan tidak diberikan kebijaksanaan ini kepada orang selain daripada orang Yahudi di pihak musuh, faqad yakunu kadang-kadang fi wasa'ihi muqatalatina, sampaikan untuk membunuh mereka. Walakin anni li abqariyah jadidah an taqifa fi wajhil mukhdaramin min amthalina, وسوف يتخذ القتال صورة من البأس يتخذ القتال صورة من البأس لم يشهد لها العالم مثيلا ولقد انقضى الوقت الذي تقوم فيه لغير اليهود عبقرية وقد أطلقوا على أنفسهم. Ini menunjukkan bahawa mereka ini mengatakan bahawa mereka golongan yang terpilih, disebutkan oleh dalam protokol yang kelima, berkenaan dengan kedudukan mereka sebagai orang Yahudi. Okey, mereka juga mendakwa, menisbahkan, menamakan diri mereka ala anfusihim sya'bullahil mukhtar, bahawa kaum yang terpilih. Cerita metrik tu, the one tak? You just the one, apa? Sya'bullahil mukhtar, kaum, bangsa yang terpilih, yang terbaik di sisi Allah Ta'ala. Wahia fil haqiqah unsuriyah zaifah la tastanidu ala syai'in minal haqa'iq. Sedangkan hakikatnya, realitinya, unsuriyah itu adalah sifat perkauman yang salah, yang tipu, yang palsu. Kerana apa? La tastanidu, tidak disandarkan ala syai'in minal haqa'iq, daripada sesuatu, daripada kebenaran, daripada hakikat sebenarnya. Lianna al-haqa'iq fi wuduhiha bayyinah kama yaqulu ta'ala. Kerana kebenarannya, realitinya adalah, yang sebenarnya adalah sebagaimana firman Allah Ta'ala, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum, wahai manusia, aku telah menciptakan kamu semua, min zakarin, daripada laki, untha, perempuan, wa ja'alnakum syu'uba, dan menjadikan kamu ni berpuak-puak, wa qabail, kabilah-kabilah, lita'arafu, untuk berta'aruf. Inna akramakum 'indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di sisimu tu siapa dia? Orang yang paling bertakwa. Innallaha alimun khabir, dan Allah Maha mengetahui dan juga maha mengetahui, maha bijaksana. Wal yahud ka ghairihim minal umam ja'ahum rasul. Orang Yahudi seperti mana kaum-kaum yang lain, bangsa-bangsa yang lain daripada umat-umat yang terdahulu, Allah Ta'ala hantar kepada mereka rasul. Wa nazala alaihim kitab, Allah Ta'ala anugerahkan kepada mereka kitab. Walakinnahum mal ayyam, tetapi mereka selepas beberapa lama, iktasabu ba'dul awham wa albasuha thawbad din wa nasabuha ilallah. Mereka ini telah mengubah, mereka menciptakan daripada sangkaan-sangkaan mereka, dan mereka mendakwa bahawa ciptaan mereka, menyandarkan bahawa ini adalah daripada agama. Ini bahaya. Allah Ta'ala, agama Islam tidak boleh disandarkan kepada sangkaan, tidak boleh disandarkan kepada telahan semata-mata, ataupun
logik semata-mata. Tidak. Tidak. Orang Yahudi menjadikan sangkaan pemikiran mereka bentuk teori mereka itu, teori yang mereka fikir, lalu mereka wa albasu atau din, dan mereka menyandarkan kepada agama, menyandarkan, menjadikan sangkaan mereka, ciptaan mereka, rekaan mereka itu dengan agama, wa nasabuha ilallah, dan menyandarkan hal itu kepada Allah Ta'ala. Wa za'amu annahu ja'a fi safarin yashu'u an yushawwi'a akhdha kulli al-ardi ala hasbi wa'di rabb li Musa wa a'taha yashu' mirathan li bani Israel ala hasbi aqsamihim wa asbatihim wastarahatil ard minal harbi. Hmm. Mendakwa bahawa fi safar ni nama kitab ni rak Yashua ay Yashua akhdha kullil ard, di mana telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa, dan penguasaan dunia ini adalah diwarisi kepada Bani Israel, kepada orang Yahudi. Hmm. والقرآن الكريم في حواره ورده عليهم, di mana mereka mendakwa bahawa bumi ini, dunia ini hanya milik mereka, milik orang Yahudi. Allah Ta'ala telah anugerahkan negeri dunia ini kepada Nabi Musa, dan Nabi Musa alaihissalam warisi kepada mereka sahaja. Lalu Al-Quranul Karim menyanggah hal tersebut, yang mengatakan bahawa hanya mereka lah kaum yang terpilih, dan kaum sya'bun mukhtar, Allah ikhtarahu, dan Allah Ta'ala telah memilih mereka untuk menguasai dunia ini, tidak kepada bangsa-bangsa yang lain. Allah Ta'ala telah menyanggah sangkaan ini, sebagaimana firman Allah, ويدفعها بموضوعية يقول تعالى وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. Orang Yahudi, orang Nasrani mendakwa hanyalah mereka anak Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala hanyalah menyintai dan menyayangi mereka sahaja. Yadhkur Ibn Abbas, tak menyanggah hal ini adalah tidak benar. Ibn Abbas, Abdullah ibn Abbas telah berkata, annahu atan Nabi sallallahu alaihi wasallam Nu'man, annahu atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam Nu'man bin Adha mendatangi Rasulullah, wa siapa dia, Bahri ibnu Amr, ada Bahri ibnu Amr, wa Sya'su ibnu Adi, ni tiga orang ni, fakallamuhu, mereka datang berdialog dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kallamahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah berespon daripada apa yang mereka royak. Wa da'ahum ila Allah, lalu Rasulullah ajak mereka kepada Allah. Wa hadzarahum nuqmatuhu faqalu, dan memberi peringatan, memberi tegahan, memberi maksudnya Rasulullah kata, hey, kamu beriman tu salah, itu maksud hadzarahum Rasulullah. Faqalu ma takhawwafana ya Rasul ya Muhammad wa nahnu, lalu apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan bahawa mereka tu dalam pihak yang salah, bahawa mereka akan diazab di akhirat nanti, di dunia mendapat kehinaan yang selayaknya, lalu mereka pun menjawab, ma takhawwafuna ya Muhammad, jangan kamu menakuti kami wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa nahnu wallahi abna'ullah wa ahibba'u, sesungguhnya kami ini adalah anak Allah. Oh, sangat dahsyat dakwaan mereka ini. Fanazalatil ayah, maka turunlah ayat, wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullah wa ahibba'u wadda'ahum hadzal batil, dan sesungguhnya Allah Ta'ala khabarkan bahawa dakwaan mereka itu adalah salah, batil, adalah palsu. Walidzalik, oleh sebab itu, amarallahu rasulahu sallallahu alaihi wasallam an yarudda alaihim, Allah Ta'ala perintahkan kepada Nabi kita supaya menyanggah statement tersebut. Bagaimana? Qul, katakanlah wahai Muhammad, falima yu'adzibukum bidhunubikum bal antum basyarum mimman khalaq. Antum cari makna dia, ai in sahha ma za'amtum
sekiranya benar apa yang kamu dakwa ini, wahai orang Yahudi, orang Nasrani, fali ayyi syai'in yu'adzibukum fid dunya. Oleh sebab itu, apakah yang menyebabkan kamu ini diazab di dunia ni bil qatli, dengan disebabkan peperangan. Boleh tengok bagaimana di zaman Firaun, Bani Israel dihina dengan sangat dahsyat oleh Firaun. Dan begitu juga apabila mereka berlaku peperangan di antara satu sama lain, mereka kalah, mereka dihina dengan sangat dahsyat. Bagaimana kamu dihina dengan diazab tu wal usri, dengan apa ni, penghambaan, wal maskhi, wa qad i'taraftum bi annahu ta'ala sayu'adzibukum fil akhirah bin nar ayyaman bin adadin ayyamin ibadatikum al ajal. Wa qad i'taraftum, dan kamu semua ni i'taraftum, telah mengakui bahawasanya Allah Ta'ala sayu'adzibukum, akan bagi azab kepada kamu di akhirat nanti dengan api neraka, ayyaman, beberapa hari sahaja. Hari mana? Bi'adadi ayyami ibadatikumul ajal. Iaitu orang Yahudi, mereka mendakwa bahawa mereka mengakui bahawa mereka akan diseksa di akhirat nanti, dimasukkan ke dalam api neraka. Tetapi dengan hari-hari yang tertentu sahaja, berapa hari sahaja. Mengikut hari bila? Hari mereka ibadatikumul ajal. Mereka ini menyembah lembu. Ada lembu Samiri, anak lembu yang dibina, yang dicipta oleh Samiri. Anak lembu ajal ni anak lembu Tuhan yang dicipta, lalu mereka sembah, lalu mereka katakan bahawa mereka akan diazab, diseksa oleh Allah Ta'ala kerana mereka sembah berhala anak lembu tersebut sahaja. Sedangkan bal antum basyarun, sedangkan kamu ni adalah manusia seperti mana yang Allah Ta'ala ciptakan manusia yang lain. Wa in kana al-amru kama za'amtum, sekiranya begitulah yang perkara yang kamu mendakwa, lima sadara ankum ma sadara wa lima waqa'a alaikum ma waqa'. Bapa berlaku sebagaimana yang berlaku pada hari ini, berlaku pada nenek moyang kamu. Wal haqiqah muakkadah, tetapi hakikat yang benarnya, annal yahud, bahawasanya Yahud ni, orang Yahudi, bangsa Yahudi, basyarun kasairil basyar, adalah manusia seperti manusia yang lain. Yaghfirullahu lahum aw yu'adzibuhum insya. Allah Ta'ala akan ampunkan mereka, dan juga Allah Ta'ala akan azab mereka mengikut keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa min suwari hadhihi al-unsuriyah, dan kita boleh tengok lagi bahawa orang Yahudi ni sangat sombong, sangat apa ni, perkauman, nationality, sangat, bukan nationality, apa ni, sangat ta'assub dengan bangsa mereka. Mereka boleh mendakwa, wa qalu lan yadkhulal jannah illa man kana hudan aw nasara. Mereka mendakwa bahawa tidak masuk syurga kecuali daripada orang Yahudi dan Nasrani saja. Wa kanat ahlamuhum, dan mimpi mereka, apa ni, angan-angan mereka, alla yanzila 'alal mu'min khairum min rabbihim. Alla yunzilu alal mu'min, tidak, angan-angan mereka bahawa tidak ada kebaikan pun diberikan oleh Allah Ta'ala kepada orang mukmin, orang yang mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa an yarudduhum kuffara wa alla yadkhulal jannah. Dan mereka semua ni, orang bukan Yahudi, orang Nasrani ni, hanya mereka sahaja mukmin, orang lain semua kufar, orang lain selain kufur. Wa alla yadkhulal jannah ghairuhum, dan tidak akan masuklah syurga kecuali mereka sahaja. Wa kanat tilka amaniyuhum, itulah angan-angan mereka, lakin ala lisan rasul yaqulu lahum. Lalu Allah Taala pun kata, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rasulku, bagi tahu mereka, kalaulah mereka mendakwa bahawa akan masuk syurga ni daripada orang Yahudi Nasrani, qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Bawakan bukti, dalil yang mengatakan bahawa kamu ni benar, statement kamu ini adalah benar. Ai hatu hujjatikum ala ikhtisasikum bidkhulil jannah. Bawakan bukti bahawa hanyalah kamu sahaja, Yahudi sahaja, yang masuk syurga. Wa kana al-yahud ya'taqidun, dan mereka orang Yahudi ini mendakwa, beriman bahawa lan yu'adzibu finnar, mereka ini tidak akan diazab dalam api neraka, illa arba'ina yauman, 40 hari sahaja, bi'adadi ayyami ibadatihim al-ajal, di mana
40 hari sahaja mereka diazab api neraka kerana mereka ini masuk neraka disebabkan 40 hari mereka menyembah anak lembu tadi. Wa qalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudah. Dan kami ini tidak disentuh oleh api neraka kecuali beberapa hari sahaja. Surah Al-Baqarah. وكان الجواب هذا افتراء من الله حيث قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم. Kita nak jawab penipuan yang dibuat oleh orang Yahudi ini. Allah Taala bagi tahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qul, katakanlah wahai Muhammad, attakhadtum 'indallahi ahda falan yukhlifallahu ahdah am taqulun 'ala Allah ma la ta'lamun. Hei, mu cakap ni apa yang kamu tak tahu. Wa bitab, confirm, laisa lahum burhan. Mereka ini, orang Yahudi ini, tidak ada bukti, dalil pun, ala di'a dukhulil jannah, bahawa mereka sahaja yang masuk syurga. Walaysa ma'ahum ahdun min Allah, sedangkan mereka tidak ada perjanjian pun dengan Allah. Bi'adamil azab, bahawa Allah Ta'ala tidak janji pun pada mereka bahawa mereka tidak akan diazab illa ayyam, kecuali beberapa hari. Walidhalika radda alaihim ifhaman lahum. Nak berdialog dengan mereka, nak jawab pada mereka ni sekadar panah, tak ada apa-apa pun bagi mereka. ويبقى الواقع المجرد وهو الاعتماد على الإيمان والعمل ولا شيء سوى ذلك. Hakikatnya, realitinya, bahawa Allah Ta'ala akan masukkan seorang ke dalam syurga, akan masukkan seorang ke dalam neraka berdasarkan kepada apa? Iktimad ala iman, keimanan kita, amal salih ataupun amal jahat. Wala syai' siwa, tak ada yang lain kecuali daripada iman dan juga amal salih ataupun amal jahat. Wa madda'u min unsuriyah, dan mereka mendakwa bahawa kaum Yahudi sahaja yang layak masuk syurga. Ini fahuwa min akadzibihim, sesungguhnya ini adalah penipuan yang nyata. Allati daraju alaihim tazkiyah li anfusihim wa fakhran bi jinsihim, dan itu adalah untuk menyucikan diri mereka dan memuliakan diri mereka sahaja. Wal yahud haditham hum yahud fi ghururihim wa unsuriyatihim wa ta'alihim khasah ma'al Arab. Orang Yahudi sekarang ni dah adalah orang Yahud yang menipu, yang tidak benar, yang perkauman, yang meninggikan diri mereka daripada orang Arab. ولأمر ما ذكر الله رأيهم في العرب وبينه من واقع حديثهم حيث إنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. Malah mereka mendakwa selain daripada mereka, khususnya orang Arab ni, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ummiyin, orang yang bodoh, orang yang tak pandai membaca. Wal ummiyun al madhkurun hum Arab. Ummiyun dalam ayat ini adalah perkataan orang Yahudi ni. Allah Ta'ala bawakan dalam Al-Quran. Hum Arab, orang Arab. Yusammuna bihadzal isim fi muqabili ahli kitab. Mereka menggelarkan ummiyin ini, nak nisbahkan dengan ahli kitab. Ahli kitab ni adalah daripada pendeta orang Yahudi. Wa yatasawwaru al-yahud anna al-arab laysa lahum qudrah 'ala al-labab bihuquqihim. Orang Yahudi ni mengatakan bahawa orang Arab ni laysa qudrah, tidak ada keupayaan mutalabah bihuquqihim, untuk menuntut ataupun mempertahankan hak mereka. Li'annahum, kerana apa? Kerana orang Arab ni abidun lil yahud wa khadam, adalah abid, hamba kepada orang Yahud, dan khadam bagi orang Yahud. Begitu juga orang selain Yahud. Dah. وهكذا يتصورون العرب الأميين ولا يؤمنون يا الله. Wa ma'a hadzal ghururil ansari dengan taksub kepada perkauman bangsa ini, asyara al-Quran al-Karim ila malmahi khatir qad yakunu miftah hadha at-ta'ali wa huwa, kenapa mereka merasa taksub dengan bangsa mereka ini. Lalu Al-Quranul Karim telah bagi clue, Allahu Akbar, bagi clue berkenaan dengan perangai jahat mereka ni. Wa huwa ihsasul yahud bi ihtiqarin nas lahum wa
فوقهم في هذا الأمر دائما. وهذه القضية يأتي في وضع الطبيعي. Sebagaimana mereka rasa ni sebab apa? Allah Ta'ala cerita wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah qalu atattakhidhuna huzwa. Allahu akbar. Antum carilah makna ayat ni ya. Astaghfirullahalazim. Okey. Bukti yang mengatakan hmm, statement ini ialah bahawa mereka ni meyakin bahawa mereka inilah siasa betul lah. Nah, orang jadi sombong mungkak ni sebabnya dia rasa dia sahaja yang betul, orang lain semua salah. Ketika mana um, orang Yahudi Bani Israel ini dalam kisah surah Al-Baqarah tu, lembu betina tu, apabila nak tahu siapakah pembunuh 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 kepada pakcik yang kaya tu, pakcik seorang jutawan tu di zaman Bani Israel, lalu mereka pun kata di mana orang Yahudi sendiri ni nak balas dah disebabkan uh, pembunuhan jutawan pada zaman tersebut. Lalu mereka pun adalah seorang bijak kata, apa kita nak balas sedangkan kita ada Nabi Musa alaihissalam, utusan Allah. Lalu mereka pun ditanya dengan Nabi Musa, siapakah sebenarnya yang bunuh pakcik jutawan tersebut. Lalu Allah Rasul Nabi Musa pun bermunajat kepada Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala pun khabarkan kepada Nabi Musa supaya innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Nak tahu siapa bunuh tu, hendaklah kamu menyembelih seekor lembu betina. Qalu atattakhiduna huzwa. Biadaknya Bani Israel, orang Yahudi tu mengatakan bahawa wahai Nabi Musa, mu ni mengejek kami ke? Tak. Mengejek kami. Mengejek kami ke? Nak tahu siapa bunuh, maka kena sembelih lembu betina. Ni menunjukkan bahawa mereka merasa mereka sentiasa betul, sedangkan mereka tu salah. Lalu Nabi Musa dengan tegas menjawab, a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Nabi Musa yuballighuhum, dan menyampaikan kepada mereka amran min ta'alimillah, apa yang Allah Ta'ala telah ajarkan. Walakinnahum yarudduna min khilal iqdatin naqs fihim. Kerana mereka menolak kerana kekurangan yang ada pada mereka. Tak, sebenarnya mereka ni tak bijak pun, bodoh macam manusia yang lain juga. Wa min ihsasihim bi anna an-nas yaskharuna minhum fayas'aluna Musa atattakhiduna huzwa. Dan mereka rasa mereka ni hebat, lalu mereka bertanya atattakhiduna huzwa wa sukhriyah bima ta'muruna bihi, lakinnahu sallallahu alaihi wasallam yaruddu alaihim bi anna ihsasuhum ghairu sahih. Mendakwa bahawa sangkaan mereka, rasa mereka tu betul, mereka siasa benar, adalah tidak benar. Li'anna al-huz'a fi tabligh amrillah jahlun wa safih la yaliqu bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Innal unsuriyyah al-yahudiyyah thabitah fi nufusihim. Bahawa orang Yahudi ni taksub dengan bangsa mereka adalah ternyata pada diri mereka, wa mustakinah fi gharaizihim, dan kekal dalam apa ciri-ciri ataupun perangai mereka. وَقَدْ اشْتَهَرُوا بِهَا حَتَّى صَارَتْ إِحْدَى خَصَائِصِهِمْ. Yang kedua, perang Yahudi ni al-madiyah fil i'tiqad, di mana mereka ni nak berupa semua. Dalam i'tiqad mereka mestikan ada jasad ataupun ada something yang boleh ditengok, yang boleh disentuh, yang boleh dibayangkan. Yang Yahud daiman ila tajsid fi aqaidihim. Orang Yahudi ni sentiasa nak menjisimkan sesuatu
pada akidah mereka, wa yarbituna imanihim bil maddah, dan mengikat keimanan mereka ini dengan sesuatu benda, dengan jisim dan juga jirim. Wa tilka tabi'atihim, itulah tabiat perangai mereka. Wa yanzuruna ila Allah nadharatihim ila malmus, di mana mereka ni melihat Allah Taala dengan pandangan nak dirasakan semua. Sebab itulah kita tak boleh nak tanya, tidak boleh membayangkan bahawa Allah Taala itu sebagai seperti jasad makhluk. Ah, tak boleh kita bayang. Tak, sebagaimana apa ni perkataan Al-Imam Malik rahmatullahi alaih, bahawa orang Yahudi ni nak supaya dapat nak rasa, nak dilihat, nak disentuh, seolah-olah Allah itu adalah objek juga. Jadi berkenaan dengan firman Allah Taala al-istiwa ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Imam Malik kata al-imanu bihi wajib. Kita kena beriman bahawa Allah Taala di atas arasy itu wajib. Wa wa kaifiyatuhu majhul, dan juga bagaimana Allah Taala di atas arasy. Allah Taala yang bagi tahu Al-Quran, majhul, tak tahu, jangan tanya, tak tahu bagaimana keadaan. Sebab apa? Sebab Allah Taala laisa kamitslihi syai'un, Allah Taala ini sama sekali tidak menyamai, tidak sama sebagaimana apa yang kita tidak sama dengan sesuatu. Wasu'alu anhu bid'ah. Imam Malik kata, malah kamu tanya bagaimana Allah Ta'ala duduk itu, beristiwa itu adalah bid'ah, berdosa besar. Ada al-bid'ah, kullu bid'atin finnar. Sesungguhnya bid'ah itu dalam neraka, tak salah semua. Orang yang bertanya itu akan mendapat dosa yang besar. Sebab apa? Kita dilarang. Sebagaimana Allah Ta'ala larang orang Yahudi, Allah Ta'ala larang juga kita sebagai orang Muslim, orang mukmin, menjasadkan Allah Subhanahu wa taala dengan suatu jasad seperti manusia, seperti makhluk. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul. Okey. Allah, tak berapa sihat ustaz ni, masya-Allah, banyak makan kuih raya. Wa yasifunahu bi awsaf la taliqu illa bil hawadith, di mana mereka ni orang Yahudi ni telah mensifatkan Allah Taala ini dengan sesuatu yang tidak layak, tidak layak bagi Allah Taala. Taqulu tauratuhum, tak, mereka telah menyeleweng kitab Taurat. Mereka menyatakan bahawa wasam'an ay Adam Hawa. Sam'an ni nama gelaran bagi Adam dan Hawa. Sautu rabbil ilah masyian fil jannah, sesungguhnya suara Allah Tuhan Allah itu masyian, tak berlega-lega, berupa jadi satu makhluk. Tak, dalam syurga, indahu bi rihin nahar fakhtaba'a Adam. Lalu Nabi Adam bila tengok suara Allah tu, lalu dia pun bersembunyi min wajhi rabbil ilah fi wasati syajaril jannah. Tak, di tengah-tengah pokok syurga. Dia kata bahawa suara Allah Taala itu seperti makhluk. Hakadha taqulu Taurah. Inilah yang dikatakan oleh Taurat, dalam kitab Taurat yang diselewengkan oleh orang Yahudi. Innallaha yamshi, bahawa Allah Taala itu berjalan seperti makhluk, wa yadhhar biwajhihi wa yakhtabi Adam. Lalu Nabi Adam pun menyembunyi min wajhillah, daripada wajah Allah Taala, wa muqabalatihi, daripada bertemu dengan Allah. Wa nadratun Yahud, ni sesak dah orang Yahudi. Samalah kalau kita ni menyamakan Allah Ta'ala itu dengan makhluk pun, sama juga akan jadi sesat, akan jadi kufur sebagaimana orang Yahudi. Tidak boleh mengatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala ada tangan, tapi tangan tu seperti tangan kita. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh mengatakan bahawa Allah itu seperti makhluk. Sebab apa? Sebab Allah itu adalah Tuhan. Allah itu bukan makhluk. Tetapi Allah itu bercakap tak? Allah Ta'ala bercakap. Bercakap bagaimana? Bercakap sesuai dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa kallama Allah. Allah Ta'ala itu berbicara. Berbicara bagaimana? Berbicara selayaknya dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala mendengar tak? Allah Ta'ala mendengar. Tetapi mendengar itu sama dengan kita tak? Laisa kamitslihi syai'un. Allah Ta'ala tidak mendengar. Allah Ta'ala tidak mendengar
tetapi Allah Subhanahu Wa Taala Allah Taala tidak mendengar sebagaimana kita mendengar. Kita memerlukan telinga, kita memerlukan cuping telinga, memerlukan kegendang. Tidak, Allah Taala tidak sebegitu. Dah, Allah Taala dalam sifat-sifat Allah Taala bagi dah kaedah. Laisa kamitsli syai'un wa huwas sami'. Laisa, pertama sekali kita kena nafikan bahawa sifat Allah Ta'ala tak sama dengan manusia. Allah Ta'ala bercakap, Allah Ta'ala mendengar, Allah Ta'ala sifat 20 tu uh, kalamun qadiran muridan sami'an basiran muridan. Dah, Allah Ta'ala mendengar, Allah Ta'ala berbicara, tetapi kita kena nafi, tidak sama dengan makhluk. Dalam masa yang sama Allah Ta'ala bagi tahu dah keadaan laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami', tidak ada wa huwas sami', dan kita kena isbatkan sifat tersebut. Wa huwa, Allah Ta'ala itu sami', maha mendengar. Allah Ta'ala itu memiliki tangan. Allah Ta'ala beristiwa, tetapi tidak sama dengan makhluk. Okey. Wa nadratul yahud ila rusul, dan orang Yahudi ni melihat para rasul. Rusul ni ialah jamak bagi rasul. Hiya al-ukhra imtidad limadiyatihim haitsu yalhaquna bihim an-naqsu was-su. Malah nabi-nabi selain daripada Nabi Musa alaihissalam mempunyai kekurangan. Wa qad anzala al-yahud bir-rusul sifatun naqsi wal khissah wa jarraduhum min ruhaniyatil wahyi wa ismatur risalah. Wal hiwarul Qur'ani yubayyin tabi'atul yahudil maddiyah, dan Al-Quran ini menjelaskan tabiat perangai orang Yahudi bahawa bila Allah Ta'ala itu mereka menjisimkan Allah Ta'ala. Ini adalah salah. Wa ya'aqibu ala fasadiha wa min dhalik qawluhu ta'ala laqad sami'a Allahu qawla alladhina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aghniya. Sanaktubu ma'adak, mereka mengatakan bahawa Allah Ta'ala itu faqir, berhajat pada sesuatu, dan kami orang Yahudi tidak berhajat. Hebat dia lagi daripada Tuhan. Sanaktubu ma qalu wa qatlahumul anbiya bighairi haqqin. Oleh sebab itulah mereka telah membunuh para nabi bighairi haqq wa naqulu dhuqu azabal hariq. Maka rasailah azab yang sangat pedih di akhirat nanti, wahai orang Yahudi sekalian. Ruya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kataba ma'a Abi Bakr ila Yahud Bani Qainuqa yad'uuhum ila al-Islam. Diriwayatkan bahawa Rasulullah telah menulis satu surat bersama dengan Abu Bakar. Abu Bakar dia tulis, Nabi yang sebut ila Yahud, surat kepada orang Yahudi Bani Qainuqa, yad'uuhum, ajak mereka ini kepada Islam, wa ila iqamatis salat, untuk mendirikan salat, wa ita'iz zakah, menunaikan zakat, wa ayyuqridallaha qardan hasana, nescaya Allah Ta'ala akan bagi kepada kita pinjaman yang sangat baik, iaitu Allah Ta'ala bagi pahala, Allah Ta'ala bagi rezeki yang barakah dan sebagainya. Faqala fanhasul Yahudi, orang pendeta Yahudi, innallaha faqirun hatta sa'alna al-qarad, sesungguhnya Allah Ta'ala itu yang fakir. Wa dhalika annahum la yajiduna mani'an min tashbihil ilah bil mujassimat. Lalu mereka pun menjisimkan, membentukkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, menyamakan manusia Allah Ta'ala itu dengan jisim, dengan makhluk. Wa qad raddallahu ala qawlihim, Allah Ta'ala menafikan, menolak perkataan sesat mereka ini. Wa dzakara, dan menyebut annahu jarimah, bahawa itu adalah satu dosa yang sangat besar. Tudaf ila jaraimihim al-ukhra wa sawfa yu'adzibuna 'alaiha, dan Allah Ta'ala akan menyiksa mereka ni orang Yahudi dalam azab api neraka yang sangat dahsyat. Wa min amthilati hadzal hiwar al-Qur'ani ma'ahum qaulullah Ta'ala wa qalat al-yahud Uzairu ibnullah. Mereka mendakwa bahawa Uzair itu adalah anak Allah, makhluk Allah. Allah Ta'ala mempunyai anak. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. فهم لغلوهم في التشبيه والتجسيد لا يستبعدون أن يكون لله ولد وهو عزير، ويرد عليهم هذا الزعم فيقول ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنا يؤفكون لأنهم بقولهم كاذبون. Orang Yahudi cakap nipu, ويشبهون الكفر تماما, dan juga mereka menyamakan, mereka menjadikan Allah itu ada anak, mereka menjadikan Allah itu fakir, Allah menjadikan Allah Ta'ala dengan makhluk seperti mereka. Wa kana li ta'sulil aqidah al-madiyah fil yahud an qalu li Musa alaihi salatu wassalam hinama ra'au qauman, di mana mereka ni mereka ni nak ni Allah Ta'ala bentuk macam manusia, bentuk macam makhluk. Ni perangai orang Yahudi.
Orang Islam tak gitu. Orang Islam meyakini Allah itu adalah Tuhan, tidak sama sekali dengan makhluk. Suatu hari dalam perjalanan Nabi Musa lari daripada Firaun, lalu Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel lalu satu kaum yang menyembah berhala, yang menyembah patung. Lalu apabila Bani Israel tengok manusia itu sembah berhala, lalu dia pergi jumpa Nabi Musa, lalu mereka berkata, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Wahai Nabi Musa, jadikanlah untuk kami ini satu Tuhan, untuk kami sembah Allah Ta'ala, tapi jadikan satu boneka yang boleh kami sembah di atas dunia ni, sebagaimana mereka tu ada Tuhan yang betul di depan mereka. Waqad jadalu Musa, lalu mereka, Nabi Musa pun marah kepada mereka fi sya'nil asnam, dalam keadaan apa ni, mereka minta berhala untuk wa aradul audah ilaiha, untuk dijadikan sebagai berhala. Fabayyana lahum jahluhum butlan ma hum alaihi wa ma khadi'atuhum as-sari'ah bi'ijli samiri illa min hadha tariq al-maddi. Oleh sebab itulah ketika mana Nabi Musa alaihissalam pergi bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala, uh, lalu apa um, mereka Samiri itu telah ciptakan satu anak patung Samiri, anak patung patung anak lembu, lalu mereka tanpa teragak-agak terus mengikuti, walaupun mereka tahu bahawa itu adalah kesesatan yang sangat betul. Wa yubayyinul hiwaril qur'ani, dan al-Quran jelaskan lagi kesesatan mereka, nak bahawa jadikan bahawa mereka ni nak seolah-olah Allah Taala demak muncul macam ke depan mereka, sebagaimana Allah Taala tu makhluk seperti ada jisim, ada jirim dan sebagainya. Inilah cara pemikiran akidah orang Yahudi. Ista'zahu bi Musa wa qalu lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah, dan kami tidak akan beriman kepada kamu wahai Musa hinggalah kami dapat lihat Allah di depan mata kami. Allahu akbar. Dan firman lain lagi, Allah Ta'ala sebut orang Yahudi ini jahatnya. Kata, fadhhab anta wa rabbuka faqatila. Sebab Allah Ta'ala lagi perang dengan Nabi Musa untuk membebaskan bumi Palestin. Walamma talaba minhum Harun yatruku ibadat al-ajal. Dan apabila Nabi Harun minta mereka supaya tinggalkan sembahan anak lembu tu, qalu lan nabraha alaihi akifina hatta yarja' ilaina Musa. Itulah perangai orang Yahudi. Jadi, uslub dakwah Yahud fil hiwar Qur'ani. Uslub dakwah orang Yahudi dalam Quran ni kita tengok bagaimana. Jadi ustaz nak antum semua ambil gunakan tanzim.net, ya Bani Israel ayat ni dan juga terjemahannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ayat ni kita akan bincangkan dalam kelas kita sekejap lagi insya-Allah. Aku qauli hadza astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.